kita time out. Okay, so mulakan Fakri. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اتف علينا همة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Now, so tajuk yang ni, soalan ni adalah soalan yang, ini soalan SPM. Tapi saya tak tahu tahun bila. Tapi soalan ni memang saya tahu ni soalan SPM. So, soalan dia kata, Raja 6 menunjukkan struktur nefron. So, nefron tu hari tu kita dah belajar. Nefron ni sebenarnya adalah unit asas bagi ginjal. Sebab tu kalau orang ada masalah ginjal, dia akan pergi kat bahagian dekat hospital, kita panggil dia bahagian nefrologi, something macam tu. Kalau dia ada masalah dengan saraf, dia akan pergi bahagian dekat doktor tu neurologi, macam tu, okay. So ini unit asas bagi ginjal atau buah pinggang. So kita dah belajar semalam, kemarin kemarin kita tengok ini adalah satu unit nefron. So dalam pembentukan air kencing, Bismillahirrahmanirrahim, dalam pembentukan urin dia ada berapa peringkat dalam pembentukan urin ni? Pembentukan urin ni ada berapa peringkat? Dia mula-mula sekali kat sini. This is first. Okay, yang pertama ni adalah kita panggil dia sebagai ultraturasan. Saya jawab sendiri tak apa sebab saya rasa maybe korang baru bangun kot. Saya tak suka jawab sendiri, dia macam syok sendiri tapi sebab saya rasa pagi kot. Okay. Nah, kemudian lepas ultraturasan, kedua dia akan berlakunya penyerapan semula. Penyerapan semula dia berlaku di, saya tulis sini di tubul renal. Kita ada 3 tubul renal. Pertama adalah tubul berlingkar proximal. Kemudian kita ada liku Henle. Lepas tu kita ada tubul berlingkar distal. Okey, lepas tu kita ada yang kedua namanya, yang ketiga yang kita panggil dia sebagai rampasan. Okey. Nah, kalau kita nak cakap pasal penyerapan semula ni prosesnya adalah daripada tubul meresap masuk ke dalam, akron masuk daripada tubul meresap masuk ke dalam kapilari darah. Kalau rembesan pula macam mana dia berlaku? Kalau penyerapan semula tu proses itu berlaku adalah bahan itu dia bergerak daripada tubul ke kapilari darah. Tapi kalau rembesan, kapilari darah ke tubul. Terima kasih, dari kapilari darah ke tubul. Okay, kalau kita nak keluarkan bahan tu melalui air kencing, bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan kita perlu ada dekat tubul ke atau dekat kapilari darah? Tubul. Dekat tubul. Okey, senang kata macam ni. Bayangkan katakanlah yang ini tubul. So anything yang kekal dalam tubul ni, tubul renal ni akan keluar melalui air kencing. Yang akan keluar daripada tubul ke kapilari darah, yang keluar daripada tubul ke kapilari darah, maksudnya ia masih diperlukan oleh badan. So, saya ambil slow-slow kat sini. So, proses penyerapan semula, saya ambil sini Proses penyerapan semula adalah pergerakan bahan dari tubul ke kapilari darah. Okay, so bila dia masuk darah, maksudnya dia masuk badan. Bila dia masuk badan, maksudnya masih bahan tu diperlukan badan. Diperlukan oleh badan. So apakah contoh bahan yang akan diserap 100%
masuk ke dalam kapilari darah? Asid amino. Very good. Asid amino dan juga glukosa. So senang kata orang normal tak akan ada dua benda ni. Okay, so barulah saya nak tanda jawapan. So kita tengok kat sini. So namakan proses X. Which one is proses X? Proses X adalah proses apa? Ultraturasan, penyerapan semula atau rembesan? Betul tak? Betul tak jawapan Bella, Puteri, Oviga dengan Tenusha? Kalau awak jadi saya, awak terima tak? Alah. Alah, Kenapa? Kenapa Puteri? itu dekat Glomerulus atas turasan Pandai pun. Okey, ultraturasan. Tapi tak apa, macam saya cakap, kita belajar daripada kesalahan. Sebab tajuk ni memang dia kalau faham betul tau. Okey. Lagi satu tajuk ni is quite complex. So, tengok dekat atas ni dekat bawah atas ni salah, kat bawah ni betul. Tengok terangkan bagaimana proses yang dinyatakan dalam 6A1. Okey, dia berlaku, salah. Dia berlaku di tubuh perineum proksima, hasil turasan mengalir ke tubuh So macam mana kalau kita nak betulkan sikit? Ingat tak jalan cerita di hari tu, kita cerita ke korang dah betulkan tapi saya masih save yang, saya minta maaf tau kumpulan Bella, Puteri, Oviga, Tenusha, kalau let's say you guys dah betulkan tapi saya masih save yang lama. Okay, now kita ingat tak pergerakan dia yang first kali, cara dia bergerak adalah benda alih badan tu, Bismillahirrahmanirrahim. Benda alih badan tu dia akan bergerak melalui arteriole, efferent. Lepas tu dia akan ini adalah arteri, dia akan mengalir melalui arteri. First melalui arteri, second arteriole, lepas tu dia akan lalu glomerulus. So apa yang awak nampak kat situ? Kalau kita nak betulkan nombor 2 punya jawapan, apa yang kita nampak kat situ? Okey, mula kita tengok dulu tau. Terangkan bagaimana proses yang dinyatakan dalam 6A1. So markah dia ada 2 je. Okey, macam mana proses ultraturasan berlaku? Saya tulis ayat ataupun proses X. Ingat tak saya kata kalau lah masa jawab periksa SPM, kita jangan ulang balik jawapan ni. Kita pakai, kalau dia pakai simbol X, kita pakai simbol X. So jawapan nombor 2, katakan tau. Okey, jawapan nombor 2, saya pakai pen warna. Okey, jawapan nombor 2, proses X disebabkan apa? Disebabkan apa? Macam saya kata, daripada arteri, arteriole, glomerulus adalah kapilari darah. Apa kita boleh cakap dari segi diameter dia? Makin kecil. Yes, berlaku disebabkan perbezaan diameter saya tulis sini antara salur darah. Salur darah ni baru satu markah. Yang menyebabkan, nanti dia boleh menyebabkan apa? Bila perbezaan diameter, dia boleh menyebabkan apa? tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Yes. Tekanan hidrostatik. So semua akan terturas keluar kecuali molekul-molekul besar which is sel darah merah, platelet dan juga protein plasma if I'm not mistaken. So kat sini jawapan dia macam mana dapat 2 markah. Keyword dia tekanan hidrostatik. Keyword lagi satu adalah perbezaan diameter. So kita ada 2 keyword ni, boleh dapat 2 markah. Yang ini sebab dia kesalahan dia bergantung kepada sini kan. So dia jadi salah. So kumpulan ni boleh tahu tak kenapa salah? Bella, Puteri boleh faham kan kenapa salah? Tapi tak apa, baik salah sekarang. Okay, now dekat sini. Ayat dia seterusnya. Nyatakan kesan hasil turasan yang terbentuk di Q. Q ni apa? Air kencing. So air kencing ni dia kata kat sini soalan dia. Dia kata mempunyai liku Henle yang panjang.
Okey, Lee Henley ni dia terlibat dalam penyerapan semula. Bila penyerapan semula, kita bayangkan dalam proses penyerapan semula, sebenarnya bukan asid amino dengan glukosa saja yang diserap semula. Yang diserap semula adalah air dan juga garam. So, dekat sini, kita tengok dekat sini. Kalaulah padang pasir, kita nakkan air ke kita nak garam? Orang tu nak air ke garam? Kalau kat padang pasir? Air. Air, pandai pun. So, maksudnya air, Irdina masuk. So, kita nak bayangkan air ni akan diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. So, bila air tu diserap semula dalam kapilari darah, dalam tubul ni, air ni banyak ke sikit? Dalam tubul tu air tu banyak ke sikit? Dia serap semua dalam kapilari darah. Semua pergi kapilari darah. Jadi kat tubul tu air tu banyak ke sikit? Sikit. Yes, sikit. So nampak tak? Betul lah ni, sikit. Sikit ni disebabkan apa? Air kencing adalah sedikit. Kenapa air ni diserap semula? Diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. Kenapa air kencing tu pekat? Air kencing ni pekat sebab ion ataupun garam dia kekal dalam salur darah. Which is jawapan ni betul tau. Bila dia ada banyak, dia Lee Henley dia panjang, maksudnya banyak air akan diserap semula. Kenapa saya kata air bukan garam? Sebab orang katakanlah mamalia tu duduk dekat gurun kan panas. Bila panas, kita perlukan air H2O yang banyak. So boleh faham tak kenapa air kencing tu sedikit dan pekat? Tahu tak apa. Puteri okey? Nah, so saya tengok balik pool tau. Ada pool tadi, kalau siapa yang tak sempat jawab pool, boleh jawab. So ada satu soalan kat sini. Jika kurang minum air, macam katakanlah masa panas ataupun saya ambil satu masa puasa. Bila masa puasa, ramaikan air kencing yang terbentuk. So ramai yang jawab kat sini, air kencing yang terbentuk ada yang cakap cair dan banyak. Cair dan sedikit, pekat dan banyak dan pekat dan sedikit. So kita ada 26 orang yang vote. Jawapan dia tengok kalau cair dan banyak yang jawab seorang. Cair dan sedikit yang jawab 4 orang. Pekat dan banyak kosong. Pekat dan sedikit yang jawab 21. So jawapan yang sebenarnya adalah pekat dan sedikit. So kenapa pekat dan sedikit? Sebab tadi saya kata bila masa puasa kita tak minum banyak air. Jadi air, apa sahaja air yang tinggal walaupun dalam tubul kita akan diserap semula oleh badan. Awak ingat kalau dia masuk balik kapilari darah maksudnya diserap oleh badan. Okey, kenapa dia pekat? Pekat tu adalah disebabkan garam tu stay kat dalam tubul. So air kencing biasanya orang yang puasa atau kurang minum air, bila ending tu dah nak dekat buka, dia adalah pekat dan sedikit. Okey, now katakanlah awak tengok ada satu soalan saya tanya. Jika air kencing yang dihasilkan banyak dan cair, ramalkan tekanan osmotik dalam badan. So jawapannya ada 2. Okey, sederhana, nasib baik korang semua bijak tak jawab yang sederhana. Okey, ni baru 20 orang tapi tak apa saya terus Ada yang cakap kat sini, jawapannya adalah tinggi. So maksudnya kalaulah air kencing tu yang dikeluarkan dia adalah banyak dan cair, dia kata tekanan osmotiknya adalah tinggi. Kalaulah dia jawab dekat sini, yang tinggi tu jawab 11 orang. Yang rendah tu jawapannya adalah 9 orang. So sebenarnya jawapannya katakanlah air kencing ni banyak dan cair bila korang minum air terlampau banyak. So bila dia cair, bila dia banyak dan cair, sebenarnya kita nak kata tekanan osmotik tu adalah rendah. So saya tunjuk satu nota tau. Yang ini adalah pengosmokawalaturan. Dia macam dalam tajuk homeostasis juga. Tajuk ni ada kaitan dengan homeostasis. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Bukan. Sekejap, saya cari satu nota. Nota ringkas. Saya nak ambil satu nota ni. Homeostasis ke? Air kencing? Sekejap. Saya ambil nota yang saya conteng ni tau. Saya ada satu perangai, saya memang lagi suka nota yang saya conteng sendiri. Basically nota saya ni dia tak perfect untuk awak.
Tapi untuk saya, dia perfect kat mata saya. So sebab tu sebenarnya saya cadangkan kalau ada certain subjek yang susah, korang buat nota sendiri. Nota yang saya buat ni sebenarnya bukan ni untuk awak. Nota yang saya buat tu sebenarnya adalah untuk saya. Untuk saya apa? Untuk saya sampaikan dengan awak, dekat awak dengan lebih mudah. So saya ambil sini tau. Ni kan. Bila lah awak tengok kat sini, ini katakanlah, ya Fakri, Tekan Ingat cikgu, kan? sorry. Oh, okay. Right. So, bila kita ingat macam ni, sebenarnya korang tak boleh minum banyak air sangat tau. Maksudnya 8 gelas macam ni tau. Kalau lah korang minum air sampai ke air kencing awak dah nampak warna dia jernih dan banyak, sebenarnya badan awak dah cukup air. So, jangan minum air lagi. Okay. Sebab tu kalau ada orang kata dia diet minum air, sebenarnya minum air ni pun ada had dia tau. Sebab kalau korang asyik minum air, sebenarnya korang suruh kidney tu buat kerja. Sebenarnya dah tak perlu dah badan awak cukup air, tapi awak minum je air lagi. Dia ada satu rules katakanlah kalau ada orang diet, dia ada satu rule minum banyak air. Betul minum banyak air, tapi sebenarnya apa-apa dalam kuantiti yang moderate, dalam kuantiti yang betul, yang sederhana. Kalaulah you guys minum air sampai ke air kencing awak jadi cair, maksudnya warna dia cair putih dan banyak, sebenarnya badan dah cukup air. So tak payah minum banyak air. So ni saya nak bagi tahulah sebab ni kadang-kadang ada certain yang saya perasan diet ni dia punya coach, dia cakap minum banyak air and then bekas air dia terlampau besar. Which is saya ada rasa takut bekas air macam yang banyak sangat tu sebenarnya dia bantu pada orang tau. Kalau awak tengok kalau air kencing awak dah macam saya cakap tu tadi kan, dia dah banyak dan cair, sebenarnya dah cukup jangan minum lagi. Sebab kalau korang minum lagi, korang paksa kidney tu yang tak sepatutnya buat kerja. So which is in a long term sebenarnya dia tak bagus untuk your kidney. Okay, so kita nak cerita macam mana air kencing tu boleh jadi banyak. So kita nak cerita air kencing yang terlampau banyak, kita kata tekanan osmotik tu sebenarnya adalah rendah. Now, tekanan osmotik tu rendah, kenapa? Sebab air tu banyak. Bila dalam badan kita air banyak, badan kita tak perlu air. Sebab tu, air kencing kita jadi banyak. Boleh faham tak kat sini? Air kencing banyak disebabkan badan tak perlu air. So, air tu akan disingkirkan melalui air kencing. So, can you understand? So, kalau korang perasan, kalau saya suka pegang satu tau. Saya suka pegang yang pekat. Tapi saya terang dulu yang cair. So, kalau korang tengok air kencing korang lepas ni, korang tengok air kencing korang. Kalaulah air kencing korang nampak dia dah banyak dan juga cair. So, understood tekanan osmotik dalam badan awak sebenarnya dah rendah. Apakah yang dimasukkan tekanan osmotik dalam badan tu rendah? Maksudnya dalam badan kita air dah terlampau banyak. Sebab tu air tu disingkirkan melalui air kencing. So far can you understand? Faham So saya pegang satu. So kenapa air kencing tu menjadi cair? Cair adalah disebabkan oleh garam. Okay, so dia berlawanan tau. So kenapa air kencing tu jadi cair? Adalah disebabkan kelenjar adrenal akan dirangsang. So kelenjar adrenal ni akan dirangsang, dia akan menyebabkan aldosteron dihasilkan. Ini adalah hormon tau. Bila aldosteron dihasilkan, lebih banyak garam diserap semula ke dalam kapilari darah. Saya cerita yang ini je. Okay. Now, apabila ini saya nak bayangkan masa puasa ataupun korang makan aiskrim, ataupun korang makan benda masin. Rasa tak korang makan aiskrim atau benda masin korang rasa tahu? Badan awak ni tu kereta kan kita ada signal macam tip, macam berkelip, maksudnya minyak dah nak habis. Badan awak pun sama tau. Badan awak ni Tuhan ciptakan memang ada indikator dia sendiri. Contohnya kalau korang rasa haus, nak bayangkan kalau tiba-tiba korang rasa haus, kalau kereta, awak bayangkan minyak kereta tu dah berkelip-kelip. So you guys kena minum. So tekanan osmotik tinggi adalah disebabkan air kurang dalam badan tetapi garam banyak. So ini adalah rangsangan. So rangsangan akan dikesan oleh osmoreseptor. Kita ada banyak reseptor. Kalau osmoreseptor yang letaknya di hypothalamus. Kemudian osmoreseptor akan sampaikan maklumat pergi ke dua kelenjar. Satu adalah kelenjar pituitari, satu adalah kelenjar adrenal. Now, kita tengok kat sini tau. Disebabkan tekanan osmotik tinggi, air kurang kan? Bila air kurang, maksudnya badan kita perlukan air. So, kelenjar mana yang akan dirangsang? Kelenjar pituitari. Kenapa? Kelenjar pituitari akan
menghasilkan ADH. ADH ni kalau Cikgu Laili ajar saya dulu, dia tengok buku. Dia adalah, ingat air dah habis. So maksudnya bila tekanan osmotik tinggi, maksudnya air dalam badan kurang. Bila air dalam badan kurang, hormon mana yang akan dirangsang? Hormon ADH, which is air dah habis. So bila hormon ADH ni dirangsang, dia menyebabkan semua tubul renal tu, semua tubul renal akan akan telap kepada air. So semua tubul ni dia akan serap banyak air. So dia telap terhadap air. So banyaklah air diserap daripada tubul ke dalam kapilari darah. So menyebabkan air kencing yang dihasilkan adalah sedikit. Kenapa air kencing tu pekat? Sebab garam kekal dalam tubul. So boleh faham tak kat sini? You guys boleh faham tak kat sini? Tajuk ni saya suka tau. Dia macam pasal diri awak sendiri. Lepas ni korang boleh alert dengan air kencing sendiri. Boleh faham tak? Boleh. Walaupun awak rasa benda ni macam geli-geli kotor, tapi sebenarnya benda yang macam tu lah penting. Sebabnya kalaulah awak tak ada proses air kencing tu urin tu, dia akan menyebabkan dia akan menyebabkan Cikgu, saya nak tanya. akan Cikgu nak tanya. Dia ingat tapi dia macam lupa. Tekanan osmotik tu apa? air, tekanan osmotik awak dia melibatkan dua benda. Air dan garam. Kalau tekanan osmotik tinggi maksudnya air dalam badan kurang. Kalau tekanan osmotik rendah, air dalam badan banyak. Tekanan osmotik ada kaitan dengan molekul air dan juga garam. Tapi saya suka cerita pasal air. So saya senang nak relate, saya duk bayangkan kalau tekanan osmotik tinggi maksudnya badan saya kurang air. Macam mana saya nak tahu tekanan osmotik tinggi? Saya suka tekanan osmotik sebab saya boleh relate. Contoh tekanan osmotik tinggi bila saya haus. Bila saya haus, confirm saya tahu saya kurang air. Faham tak maksud saya? You guys boleh faham tak kenapa saya suka tekanan osmotik yang tinggi? Sebab tekanan osmotik yang tinggi ni selalu kita senang nak detect. Okay, saya ulang lagi sekali. Kalau saya suka tekanan osmotik tinggi. Sebab bila tekanan osmotik tinggi, saya tahu saya haus. Kalau saya haus, maksudnya badan saya kurang air. So kalau badan kurang air dengan garam tak kawan. Kalau air banyak, kalau air sikit garam, kalau air sikit, yes, garam banyak. So boleh faham tak kat situ? So saya contenglah kat awak, saya kadang-kadang saya perasan kadang cakap ni korang susah nak gambarkan. So saya ulang lagi sekali tau. Kalau kita haus, kita ambil lagi sekali tau, sama-sama tau. Yang ni saya suka sebab awak akan lebih faham badan awak sendiri. Kalau kita haus, kita kata tekanan osmotik kita tinggi ke rendah? Haus. Okay, saya switch soalan saya. Kalau kita haus, badan kita kurang air atau banyak air? Kurang. Yes, so kalau kita haus maksudnya badan H2O adalah kurang. Bila H2O kurang, awak ingat H2O dengan garam tak kawan. Bila H2O kurang, garam atau mineral adalah tinggi. Bila H2O kurang, garam tinggi, tekanan osmotik kita tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, hebat. So, tekanan osmotik adalah tinggi. So, soalan saya, bila badan kita kurang air, garam atau mineral ni tinggi, mana satukah hormon yang akan dirangsang? Saya ada dua hormon je. Satu adalah hormon ADH, satu lagi adalah aldosteron. Mana satukah yang dia akan dirangsang? ADH ke aldosteron? ADH. Very good. Kenapa ADH? Awak ingat air dah habis. Okay, so ADH akan dirangsang. So bila ADH dirangsang, aldosteron tak.
Bila ADH ni dirangsang, ia akan menyebabkan, nombor 5 ya, dia akan menyebabkan lebih banyak H2O akan diserap semula. Sekejap diserap semula dari tiubul masuk ke dalam kapilari darah. Once dia masuk kapilari darah, maksudnya dia masuk dalam badan. So, bila semua air tu akan diserap masuk ke dalam kapilari darah atau badan melalui proses penyerapan semula, hasil air kencing tu jadi macam mana? Hasil air kencing tu akan jadi macam mana? Air tu semua masuk dalam badan. So, kuantiti dia banyak air ke atau sikit air? Sikit. Yes, so urine yang terhasil kuantiti, saya ambil kuantiti pakai kuantiti ya. Kuantiti H2O adalah sedikit. Tetapi garam? Banyak. Yes, garam adalah banyak. So, garam banyak. Ini menyebabkan H2O, air itu yang kita kata urine tu adalah sikit dan pekat. So, Fah boleh faham tak sampai sini? Ya? Simbol H2O. H2O tu patutnya rendah. Terima kasih Putri. Maksudnya ada. Thank you so much. Yeah. Okay. So, boleh faham tak tajuk ni? Saya suka ni sebab saya suka kenapa? Sebab korang boleh relate sendiri dengan diri korang. Tapi nanti kalau kat matrik, sebenarnya kita kena buat ni. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak boleh buat yang dekat rumah. Tapi nanti kalau korang masuk matrik atau masuk U, korang kena buat eksperimen ni tau. Dan biasanya kalau saya eksperimen ni, saya akan cari boys. Saya suruh boys lah yang minum. So biasanya lah macam tu lah kan. So normally you guys kena buat benda ni kat sekolah. Tapi kita tak buat. Nanti dekat matrix ke korang sama belajar, nanti korang buat lah. Korang ada seorang yang minum 1 botol, ada seorang yang minum 2 botol, ada seorang yang minum 3 botol. So kita tengok antara budak-budak yang minum 1 botol, 2 botol, 3 botol, mana satu yang air kencing dia banyak. Tapi senang je lah. Kalau makin banyak dia minum air kencing yang dihasilkan banyak ke sikit? Banyak. Sebab bila dia minum banyak air, tekanan osmotik akan jadi rendah. Alright. So kita tengok soalan B ni So saya rasa thank you tahniah sebab korang boleh faham. So kalau kita tengok kat sini, berdasarkan namakan satu bahan yang hadir dalam darah tetapi tidak terdapat dalam nefron. Berikan alasan bagi jawapan anda. So, jawapannya adalah protein. Kenapa protein daripada sini? Sebab awak tengok kat sini, hasil turasan P kosong. Sini pun kosong. Maksudnya protein ni kita boleh jumpa dalam darah je. Tapi dia tak ada. Apa? P. Mana P dia? Oh, P adalah kapsul glomen. So, jawapannya adalah protein. Kerana protein berlebihan akan ditukarkan menjadi urea dan juga protein ni sebenarnya saiznya adalah besar. Sekejap. Saya pun kadang tajuk ni pun saya kena tengok jawapan sekejap. Tadi saya kata protein ni kenapa? Yang ini betul tapi dia kurang tepat sikit. Ada 3 benda yang takkan terturas keluar, which is protein, platelet dan juga sel darah merah. Kenapa dia tak boleh terturas? Ultra turasan dia hanya boleh menuras hanya molekul yang macam mana? Diameter kecil. Yes, kalau protein ni kenapa tak ada dekat dalam hasil ultra turasan awak teka? Sebab saiznya apa? Yeah, kerana saiznya besar. So saya conteng kat sini kan. Dalam darah, bezanya darah, okay. Maksudnya ingat tak yang hari tu saya tunjuk video, air kencing kita ni sebenarnya hasil daripada darah. Adalah darah. Tapi turasan darah, sebab tu nama hemodialysis. Tapi ada 3 molekul tak akan terturas keluar. Which is dia ada kat sini erythrocyte, sel darah merah
platelet dan juga protein ataupun kadang kita sebut dia sebagai protein plasma. Protein. Okay. Right. So ini kat sini. Now, terangkan perbezaan kepekatan glukosa. Terangkan perbezaan kepekatan glukosa dalam hasil turasan P. Untuk glukosa kita tengok glukosa je. Kat sini ada glukosa. Okay. Kemudian dia kata terangkan perbezaan kepekatan glukosa dalam hasil P dengan turasan Q. Lepas tu tiba-tiba kat Q ni dia jadi kosong. So dekat sini jawapan kepekatan glukosa di turasan adalah tinggi kerana masih belum disedap dalam kapilari darah. Yes, tahniah. Kemudian kepekatan glukosa di turasan Q adalah kosong kerana telah diserap semula dalam kapilari darah melalui proses pengangkutan aktif. Ya, betul. Tahniah. So kita tengok Amsyah punya jawapan. Sebab Amsyah buat, sekejap mana Amsyah punya? Latest ke Amsyah? Takut bukan ni Amsyah. Bukan kan? Mana satu Set. Sekejap, saya cari dekat dalam korang punya grup Telegram. Bentar. Oh, saya tak download lagi. Sekejap. Oh, itulah. Okay, so kita tengok Amsyah punya jawapan. Astaghfirullahalazim, saya tak cas. Nyampah. Ya. Okay. Alright, okay. So kita tengok kat sini jawapannya alta turasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul. Alta turasan, satu markah. Perbezaan salur darah menyebabkan tekanan hidrostatik. Yes, very good. 2 markah. Lepas tu air kencing dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Yes, tahniah. 1 lagi markah. Kemudian kat sini, satu bahan yang hadir dalam perut ni adalah protein kerana saiz protein plasma adalah besar. Yang very good. Terangkan perbezaan. Kalau dikata terangkan perbezaan, lagi sekali awak just tengok baca je daripada sini. Which is tadi kumpulan Puteri kat situ. So basically saya rasa korang ada, macam mana nak cakap, kalau korang faham betul. Kalau korang tak faham tu dia akan jadi hiccup sikit lah. Alright, so tahniah kepada kumpulan Amsyah dan juga kumpulan Bella, kumpulan Puteri. Alright, so yang ni senang, yang ni saya tak nak bebel lama-lama. Yang ni soalan pencernaan ni saya rasa kita dah tiada dah. Okay, Nam. Soalan saya terus baca soalan. Saya bentang terus nak laju. Okay, Rajah 7.1 menunjukkan beberapa bahagian dalam sistem pencernaan. So kita ada P, Q, R, S, T. Okey. Nah, pilih huruf yang menunjukkan label bahagian di manakah tindak balas hidrolisis berlaku. Contohnya protein akan dipecahkan menjadi polipeptida. So, awak nampak protein first time. Kalau awak nampak kata nama dia protein, maksudnya baru first time nak dicernakan. Kalau baru first time nak dicernakan, maksudnya ini mesti dekat perut. Lepas tu kalau polipeptida, akan dipecahkan menjadi peptida. So ini berlaku kat mana? Ini adalah berlaku kat duodenum. Ini adalah kerja trypsin. Lepas tu peptida ni barulah dipecahkan oleh asid amino. So nama enzim ni kalau saya tak silap, nama enzim ni adalah irepsin. Jawapannya adalah pepsin. So kalau trypsin ni ada dekat mana? Yang ni trypsin ni ada dekat duodenum. Then kalau irepsin ni ada kat mana? Sini you guys jumpa dekat ileum. Okay, so kalau katakanlah kanji, dia akan dipecahkan menjadi maltosa which is enzim amylase. Enzim amylase ni kita boleh jumpa dekat 2 tempat. Kat mana kita boleh jumpa amylase? Amylase ni ada 2 tempat. You guys boleh jumpa enzim amylase kat 2 tempat. Kat mana kita boleh jumpa? Mulut. Yeah, very good. Dekat dalam mulut. Satu lagi? Mulut atau ilio, kelenjar ilio. Satu lagi adalah duodenum. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang yang
kita panggil aku hallover kalau makan tu dia makan kunyah 2 kali terus telan, kunyah 2 kali terus telan. So yang itu maksudnya nasi tu ada nasi yang sempat nak cernakan dekat mulut, bila dia pergi ke duodenum dia akan dipecahkan dekat duodenum. So saya ambil kat sini tau, cerita dia macam cerita bersiri tau, nampak kanji akan dipecahkan oleh maltosa oleh enzim amilase. Ini amilase ni ada 2 tempat tadi saya kata, duodenum dan juga mulut. Lepas tu maltosa ni dia akan dipecahkan menjadi glukosa oleh enzim maltase. So kat mana kita boleh jumpa maltase? Maltase ni kita jumpa dekat ileum. So saya duodenum, ini awak boleh jumpa dekat ileum. Right. So dia cerita bersiri. Okay, namakan enzim yang mencernakan lemak dalam tea. Senang lah, lipase. Tak ada masalah. Okay, now, lukisan. Saya nak terus kat sini. So, orang budak perempuan sebenarnya soalan SPM tau. Saya rasa ni zaman korang kecil, entah baru 5-6 tahun ni soalan ni. Okay, seorang budak perempuan makan terlalu banyak buah oren. Terangkan kesan makan terlalu banyak buah oren terhadap pencernaan kanji. So, dekat duodenum. So, duodenum awak tahu dia adalah sedikit beralkali. Ingat tak saya pesan? Yang ini sebab saya tahu, sebab saya tanda. Dulu keluar soalan ni saya bagi tahu awak. Skema jawapan makin lama makin strict, makin lama makin strict. Kalau dulu you guys jawab duodenum beralkali, kita terima. Sekarang jawapan dia yang paling tepat adalah mesti ada perkataan sedikit. Dia masak, korang tinggal satu perkataan, korang akan hilang semua. Okay, so kalau duodenum, kita tak boleh cakap dia sedikit. Neutral pun tak boleh. Kalau awak cakap alkali je pun tak boleh, dia mesti ada perkataan sedikit. Sedikit beralkali. Okay, so disebabkan duodenum sedikit beralkali, asid di dalam oreng akan merendahkan pH duodenum. Ni rendah, dia akan memperlahankan pencernaan kanji kerana dia mengganggu pH optimum. Yes, very good. Now, dalam suatu penyediaan makanan, seorang suri rumah memerah kepingan daging dengan hirisan betik muda selama beberapa jam. Terangkan mengapa suri rumah itu menggunakan dan betik dia ada enzim protease. Very good. Nama lain dia adalah papin. Kepingan daging dan hirisan betik menambah dan satu lagi dia kata daging ni dia potong kecil-kecil. Dia tak adalah biarkan besar. So kepingan daging dan hirisan betik akan menambah luas permukaan, jumlah luas permukaan. Alamak, yang inilah. Tapi saya suka. Kalau korang buat ni, nampak tak? Jika ini saya salahkan, kenapa dia salah? Apa yang tertinggal? Tu isi pada. Yes. Ini dia beri maksud yang lain tau. Jumlah luas permukaan mesti perisi padu. Huruf besar dah betul lah ni. Dah betul lah. Cuma tinggal sikit je. Tak ada perkataan perisi padu terus salah. So bila awak salah, the whole team belakang tu salah. Enzim dia mempercepatkan daging. So ni boleh bagi dapat markah. Now kita tengok jawapan shooting. Shooting saya tahu dia buat. Shooting. This one. Shooting tulisan dia macam okay. Ni ber-R betul, ni betul. Satu markah, satu markah. Namakan enzim. Yeah, very good. Satu markah. Berapa markah ni? Yes. Betul. 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 So, 2 markah. Pencernaan kanji diperlahankan di duodenum. Yeah, very good. Kalau saya nampak tak shooting punya jawapan, kalaulah korang nak jawab soalan, korang ingat yang saya pakai tips 1. Satu tu. So stimulus, dia makan banyak buah oren, ini adalah dia punya stimulus. Arahan. Arahan dia kata terangkan. Arahan. Tugasan dia nak cerita pencernaan kanji terhadap duodenum. Ini adalah tugasan. Upah, markahnya adalah 2. Ini adalah upah. So, macam shooting dia tak nak bagi dia tersalah jawapan, dia ulas yang bahagian tugasan.
So pencernaan kanji di duodenum. Ya, menjadikan asid. Menjadi asid. Sebab asid. Keadaan ini tidak sesuai untuk menghidrolisis kanji kepada maltosa. Ataupun saya nak cakap keadaan, betul lah. Keadaan sebab dia dah sebut pasal pH tau. Ataupun saya tambah sikit keadaan atau pH ini, keadaan pH. Keadaan pH keadaan pH untuk menghidrolisis kanji. Okay, jom kita tengok soalan ni. Okay, betik mempunyai enzim protease. Enzim ataupun ni tak ada masalah. Right, tu markah. Right, so tahniah kumpulan shooting. Thank you so much shooting. Okay, Mirza, shooting and Iman. Okay, tahniah. Alright, so seterusnya kita tengok kumpulan Fatihah. Kita ada berapa minit lagi ni? Okay, sempat. Okay, ajar tu menunjukkan proses yang terlibat dalam pembentukan T. T ni apa? Woi, adikku, korang dah lupa. Sperma. Sperma. So, apakah yang menghasilkan sperma? Apa? Apa nama proses? Apa nama sperma. proses? Nama proses. Yes, sperma genesis. Okay. Nah, tengok dari gambar je. Saya pakai gambar je. Okay, dari ke S, awak teka mitosis ke meiosis? Daripada 4 kromosom jadi 2. Teka mitosis ke meiosis? Empat, 2. Mitosis ke meiosis? Bilangan kromosom jadi separuh. Mitosis ke meiosis? Meiosis sis. Sebab daripada 4 jadi 2. Daripada 4 jadi separuh. Haploid. So ini adalah meiosis. So saya assume sini meiosis 1. Meiosis 2. Yang ini adalah pembezaan sebab dia dah jadi ada sperma. So proses ni differentiation ke? Pembezaan. So faham itulah. So kita tengok sini. Nyatakan bilangan kromosom. Ni dah betul lah. 4, 2. Ya, very good. Now, apakah yang berlaku yang menyebabkan perbezaan bilangan kromosom antara sel A dan sel S? Sel spermatosid primer membahagi secara meiosis menghasilkan spermatosid sekunder. Kalau katakanlah macam ni jawapan ni hebat tau. Kalau katakanlah korang tak tahu itu adalah spermatosid primer, you guys just pakai huruf je. Awak kata just sel R akan meiosis menjadi S yang bilangan kromosomnya separuh. So katakan kalau keluar soalan macam ni, korang tak say balik ikut soalan. Tengok gambar. Awak boleh je buat jawapan macam ni. Ini katakanlah untuk yang tiba-tiba korang tak terbaca buku. Okay, yang ni baca buku ni. Ni memang cantik ni. Ni memang paling saya suka. Okay, tapi kalau korang tak baca buku, dia kata kat sini kan. So RS kan. So you guys just jawab dia macam ni. Bilangan kromosom R. Okay. Bilangan kromosom R adalah diploid. Okey. Kemudian R akan mengalami meiosis untuk hasilkan S yang diploid. Katakanlah you guys tak ingat itu adalah spermatosid primer atau spermatosid sekunder, korang boleh ulas balik je daripada soalan. Dia suruh tanya A dan S kan? Ulas je daripada gambar. Katakanlah kalau you guys tak tahu perkataan diploid, korang gunakan perkataan nombor 4 kromosom. You guys tak jumpa perkataan diploid kan? Korang kata 4 kromosom. Bilangan kromosom R ada 4 kromosom. Kemudian R akan mengalami meiosis. Yang ni korang kena tahulah. R akan mengalami meiosis S yang bilangan kromosomnya 2, separuh dari jawab diploid lah. Yang ni betul ni, tahniah. Tapi kalau korang tak boleh, you guys jawab macam ni je.
Okey, seterusnya. Di manakah sel T terbentuk? Sel T terbentuk di testis. Tahniah. Okey, now. Apakah nama proses? Nama proses itu adalah spermatogenesis. Kemudian C. Kenapakah ini kembar seiras? Kenapa ni kembar seiras? Kenapa kita kata dia ni macam Radi dengan Razi? Kenapa ni macam Radi dengan Razi? Asal ni Radi dengan Razi? Ni betul ni jawapan ni? Kenapa Radi dengan Razi? Sebab dalam satu kantong. Dalam satu kantong. Lagi? Belakang sikit lagi. Betul ni dalam satu kantong? Lagi? Betul, itu betul. Jawapan lain? Satu ovum. Dari embrio yang sama. Okey. Okey, apa yang sama? Udah cakap apa? Embrio. Ovum kah? Embrio. Embrio, Okay. embrio. Embrio, okey. Oh, so asalnya embrio dia satu, dia membahagi jadi dua, betul? Tadi Farah ada nak cakap tadi Farah? Saya cakap satu ovum yang sama. Yes, dia adalah daripada satu ovum dan satu sperma yang sama. Bila dia satu ovum dan satu sperma yang sama, sebenarnya bahan sama. Sebab tu awak tengok muka Radi dengan Razi lebih kurang sama. Sebab dia asal daripada ovum dan sperma yang sama. Tapi disebabkan tiba-tiba berlaku mitosis. Dia membahagi jadi dua. Tapi asal daripada sperma dan ovum yang sama kan, embrio yang sama kan. So therefore bahan genetik ni sama. Soalan saya, kalau mitosis tu tiba-tiba terhenti, apa jadi dekat kembar tu? Apa jadi kat kembar tu? Kabut. Yeay, terima kasih. Dia akan jadi kembar siam. So apakah nama struktur S? Nama X. X adalah plasenta. Tahniah. Oh, ni dah masuk soalan tingkatan 5 tau ni. Ni variasi. Sepasang kembar seiras dibesarkan oleh dua keluarga angkat yang berbeza. Nampak tak? Soalan variasi kan tingkatan 5 ni. Kembar itu mempunyai badan yang berbeza. Yang seorang saya kata dibela dengan orang kaya, seorang dibela dengan orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So faktor persekitaran memainkan peranan penting dalam menentukan fenotip. Ya, tahniah. Oleh itu tabiat pemakanan dan persekitaran membezakan, menghasilkan fenotip yang berbeza. Tahniah. Ni jawapan yang ikut variasi punya konsep. So saya nak tengok cash Yeay. Alhamdulillah. Okay, kita tengok cash. So sini jawapannya adalah 4. Sini adalah, sekejap, saya nak habiskan, saya dah diseru dah ni. 4, 2. Okay, ni betul. Akan perbezaan. Ya. Saya suka ni. Ni testis. Sebenarnya dua pun boleh. Cuma saya rasa sama kalau let's say korang tiba tak membaca kan. So jangan diganggu. Just tengok dulu, ulas pada gambar. Okay. Ini gambar seiras, very good. Ini ada plasenta. Ya, ini plasenta. Kerana tabiat makanan persekitaran yang berbeza. Dan mengatakan yang berlainan. Yeah, tahniah everybody. Alright. So awak tengok dulu full kat tepi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Launch. So, okay, hari ni tahap kefahaman anda pada hari ini, adakah anda faham? Hari ini kita berpada dua benda, satu adalah spermatogenesis, satu lagi adalah pembentukan air kencing, iaitu adalah osmotik. Makanan osmotik. Hari ni punya cerita, kita cerita dua ni, korang faham ke tak? Okay, saya nak minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, so ambil yang baik-baik saja. Saya off recording sebab saya nak cerita pasal keadaan kelas next week. Sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya off dulu recording. Ya, korang dah keluar